Majlis juga diserikan dengan persembahan khas oleh Al-Hafiz dan Al-Hafizah jemputan Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agus Fian dan Nur Syahwa Syahila Muhammad Sabhan. Kedua-duanya insan istimewa dari Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah kepada para pemenang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, Johan Koreah pula Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seristia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama serta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi musabaqah. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seristia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada hakim-hakim dan Al-Hafiz dan Al-Hafizah jemputan musabaqah. Doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penganjuran musabaqah yang bermula sejak lebih 6 dekad lalu sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir melalui kaedah penguasaan dan penghayatan bacaan Al-Quran. Salah satu usaha bersifat ukhrawi itu ialah dengan mendampingi Al-Quran. Mendampingi Al-Quran bererti membaca dan beramal dengan ajaran-ajarannya. Ini adalah satu usaha yang dijamin dapat meraih keselamatan sebagaimana tafsir ayat 16 surah Al-Maidah bahawa dengan Al-Quran itu Allah akan tunjukkan jalan-jalan keselamatan
dan kesejahteraan kepada sesiapa saja yang mematuhi apa-apa jua yang diradainya. Dan dengannya juga Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman yang terang menderang. Demikian dengan izinnya, Dia menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Malah kita selamanya bersuluh dengan Al-Quran dan agama, sehingga datanglah petunjuk Allah kepada kita untuk memartabatkan agama Islam sebagai agama resmi negara. Ini adalah bukti bahawa menghayati Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam itu sudah menjadi darah daging kita, orang-orang Brunei. Mengapakah ini menjadi kemestian bagi kita? Kerana Al-Quran dan Islam adalah cahaya yang mampu untuk menerangi segalanya, termasuk mampu untuk melindungi kita dan negara daripada anasir-anasir perosak. Sama ada anasir itu nampak maupun tidak nampak. Contoh anasir yang tidak nampak ialah seperti musuh dalam selimut dan makhluk dari kalangan jin dan syaitan. Maksud berteman dengan Al-Quran itu tidak lain dari menjadikannya sebagai pendamping untuk dibawa ke mana saja, dibaca dan diamalkan pengajarannya. Sehingga dengan itu, insya-Allah, dapatlah kita menunggu keberkatan dan syafaat daripadanya. Jika ini berlaku, maka barulah dapat dianggap sebagai tercapai maksud berdamping dengan Al-Quran itu. Menteri Halihwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai tema musabakah tahun ini, bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Berdamping dengan Al-Quran itu membuka peluang untuk beroleh keberkatan duniawi dan ukhrawi, iaitu berkat membacanya dan berkat mendengar ayat-ayatnya dibacakan, seterusnya berkat mengambil ingatan pengajaran daripada kandungannya. Mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu adalah sangat mustahak. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengerusi Jemaah Hakim, semasa menyembahkan pengumuman keputusan musabakah, persembahan bacaan para peserta pada tahun ini secara umum berada pada tahap yang amat baik. Johan Qori menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qori Awang Muhammad bin Ali menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sementara Johan Qori menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji bagi Johan kali pertama, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad.
sebidang kain tenunan Brunei sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Korea Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran menerima RM5,000 hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Di tempat ketiga, Dayang Siti Zahrina binti Haji Abdul Wahab menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad.